Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi untuk membincangkan soalan miras yang wujud pada peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia soalan lepas, iaitu kita masih lagi pada soalan pada tahun 2017. Kali ini kita akan melihat kepada soalan yang kelima. Maksudnya pada tahun tersebut ada dua soalan, iaitu soalan 4 dan soalan 5. Okey, dalam soalan 5 ni ada ABC seperti biasa. AB adalah berkaitan dengan soalan teori tentang miras dan harta pusaka, tetapi kita akan cuba highlightkan yang berkaitan dengan soalan yang melibatkan kes miras ataupun melibatkan kes faraid. So kita di situ ada dua pecahan C1 dan C2 yang memerlukan kepada calon untuk memahami kes tersebut dan selesaikannya. Kedua-duanya bernilai 4 markah. So kita lihat terlebih dahulu kepada soalan 5C1. Seorang lelaki meninggal dunia dengan meninggalkan ibu, 4 orang anak perempuan dan 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. So ini adalah soalan yang diminta untuk calon selesaikan, iaitu kalau kita boleh rajahkan kepada si mati adalah lelaki, ada ibu lagi, dan ada 4 orang anak perempuan dan juga 2 orang saudara kandung, iaitu disebut dengan saudara perempuan seibu sebapa. So ini adalah rajah kepada keluarga si mati ataupun waris yang wujud ataupun yang ada kepada si mati ketika beliau meninggal dunia lah. So itu adalah rajahnya, dan seperti biasa kita selesaikan kes ini dalam bentuk jadual. Senaraikan semula, iaitu waris-waris yang ada dalam kes tersebut, ibu, 4 orang anak perempuan dan 2 saudara perempuan seibu sebapa kandung. Okey. Seperti biasa dalam kes ini kita akan letakkan terlebih dahulu waris-waris yang layak mendapat pecahan ataupun fraction. Dalam kes ini ibu si mati layak untuk mendapat 1/6. Kenapa? Kerana dua faktor. Satu, si mati mempunyai zuriat, iaitu 4 orang anak perempuan, dan faktor yang kedua, ada melebihi daripada seorang adik-beradik. Sebab apabila si mati ada lebih daripada seorang adik-beradik, ibu juga layak mendapat 1/6. So itu adalah pecahan untuk ibu si mati. Kemudian kita pergi kepada 4 orang anak perempuan. 4 orang anak perempuan, disebabkan anak perempuan si mati melebihi daripada seorang, maka layak untuk mendapat pecahan ataupun bahagian faraid sebanyak 2/3. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Okey. So ini adalah bahagian anak perempuan. Kemudian kalau kita perhatikan kepada adik-beradik perempuan, walaupun mereka adalah perempuan, tetapi di sana kita kena faham apabila si mati meninggalkan zuriat perempuan, mereka juga layak untuk mendapat lebihan. Cuma namanya ialah asabah ma'al ghair. Ini adalah suatu situasi yang memberikan lebihan kepada adik-beradik perempuan kandung ataupun sebapa. Dalam kes ini kandung lah, seibu sebapa, yang layak untuk mendapat lebihan sekiranya si mati meninggalkan zuriat perempuan sahaja. Okey. So apabila kita perhatikan seperti biasa, ada dua pecahan di sini. Kita lihat ada nombor 6 dan nombor 3. Maka nombor yang besar boleh dibahagikan dengan nombor 3. Kalau dalam istilah faraid namanya ialah mudakhalah. So apabila itu yang berlaku, maka kita ambil nombor besar itu sebagai base number, sebagai asal masalah, sebagai denominator kepada keseluruhan pecahan ini. So untuk bahagian saham kepada ibu, caranya seperti biasa, 6 bahagi 6, 1 darab 1 bersama dengan 1, itu bahagian untuk ibu. Untuk bahagian anak perempuan, 6 bahagi 3 bersamaan 2, 2 darab 2, 4. Okey, ini adalah bahagian kepada 4 orang anak perempuan, iaitu 4/6. Dan
Jika kita perhatikan, mereka yang mendapat secara pecahan baru sahamnya berjumlah sebanyak 5. Sedangkan total kepada keseluruhan base number itu adalah 6. So, lebihan yang ada dalam kes ini sebanyak satu bahagian, satu saham lah. Okay. So, isunya sekarang kita nak selesaikan supaya setiap waris tahu bahagian masing-masing. Kalau kita perhatikan, 4 orang anak perempuan memiliki saham sebanyak 4 di sini. Maksudnya setiap satu bahagian anak perempuan menyamai satu bahagian. Sebab nombor itu beriringan ataupun muafakah. Okay. Yang menjadi masalah kepada kita ialah 2 orang saudara perempuan seibu sebapa ini tidak boleh ataupun satu bahagian saham ini sukar untuk kita bahagikan kepada 2 bahagian. Jika itu yang terjadi, maka kita ambil 2 bahagian nombor yang bermasalah ini untuk didarabkan kepada bahagian saham dan juga asal masalah dalam kes ini. Kita mulakan dulu dengan di bawah itu, maksudnya 6 darab dengan 2. 6 darab dengan 2, maka hasilnya ialah 12. Ini adalah asal masalah ataupun nombor base number yang baru selepas tasheh, iaitu penyelarasan. Jika di bahagian asal masalah kita darabkan dengan 2, maka di bahagian atas pun kita akan darab dengan 2. 1 darab 2 bersamaan dengan 2. Ini 4 darab 2 bersamaan dengan 8. Dan 1 darab 2 bersamaan dengan 2. Okay. So, ini penyelarasan akhir supaya kita nampak bahawa setiap waris, seorang waris akan tahu bahagian masing-masing. Contoh di sini, ibu senanglah sebab 2/12 itu boleh dibahagikan. 8 ini boleh dibahagikan kepada 4 orang. Ini bermakna setiap anak perempuan akan memperolehi sebanyak 2 bahagian. 2/12. Dan bahagian adik-beradik perempuan kandung iaitu 2/12 ini bermakna satu orang adik-beradik perempuan kandung layak untuk mendapat 1/12. So, ini adalah bahagian akhir bagi kes 5C1. So, kita berpindah kepada, disebabkan ada 2 soalan kes penyelesaian. Seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ibu dan bapa kepada bapa, yang ini datuk. Kalau kita boleh rajahkan, yang meninggal adalah perempuan, ini suami dia masih ada ibu dan dia ada datuk. Maksudnya bapa dah tak ada lah. So, ini adalah 3 orang waris yang wujud pada soalan tersebut. Okay. Macam mana penyelesaian dia? Seperti biasa, kita rajahkan waris yang ada iaitu 3 orang tersebut. Dalam kes ini lebih mudah. Suami akan dapat 1/2 kerana itu sefirnya. Bila si mati, perempuan tadi tidak meninggalkan zuriat, maka layak untuk mendapat 1/2. Untuk ibu, disebabkan si mati dalam kes ini, perempuan itu tidak ada zuriat, pada masa yang sama tidak ada adik-beradik, lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibu tadi layak untuk mendapat 1/3. Besarlah bahagian dia. Manakala datuk iaitu bapa kepada bapa dalam kes ini layak untuk mendapat lebihan, atau lebih tepat istilahnya ialah asabah bin nafs. Asabah bin nafs. So, sekali lagi dalam kes C2 ini ada 2 pecahan, tetapi kita lihat dulu nombor denominator di bawah itu ada nombor 2 dan nombor 3. So, base number ataupun gandaan sepunya terkecil yang boleh berjumpa kalau kita campurkan antara 2 pecahan ini adalah nombor 6. Ataupun 2 darab 3 adalah 6. Sebab 2 dan 3 ni nombor yang berbeza. Mubayanah istilah di dalam faraid. Okay. So, untuk menentukan saham waris-waris lebih mudah, 6 bahagi 2, 3, 3 darab 1, 3 itu adalah saham untuk suami si mati. Untuk menentukan bahagian ibu, 6 bahagi 3, 2, 2 darab 1, 2, itu adalah bahagian untuk ibu si mati. Okay. So, kalau kita jumlahkan saham yang mewakili sefir kepada waris yang mendapat pecahan baru bernilai 5. So, maksudnya ada satu bahagian menjadi lebihan kerana apa? Kerana jumlah keseluruhan adalah 6. 6 tolak 5 bersamaan dengan 1. So, ini adalah penyelesaian akhir yang tidak perlu tasheh kerana soalan untuk C2 ni lebih simple, direct, dan keduanya ialah tidak melibatkan waris dalam kelompok yang ramai. Macam kes soalan tadi ada
Ada 4 orang anak perempuan, ada 2 adik-beradik. So setiap seorang tu nak tahu bahagian dia masing-masing. Tapi dalam soalan ini semuanya adalah mewakili satu individu, ya, satu individu yang berbeza. So itu adalah soalan yang ada pada tahun 2017 tersebut. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada calon-calon untuk menjawab kertas syariah yang akan tiba tidak lama lagi dalam peperiksaan STPM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.